Oke, kita mulakan Suratul Namli mulai daripada ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husira, dan telah dikumpulkan ia. Dan telah dikumpulkan ia. Itu majhul ya. Depan dengan bawah. Untuk fi'il madhi, iaitu bentuk majhul. Sebab itu telah ya. Telah dikumpulkan ia. Dan telah dikumpulkan ia li Sulaiman, bagi Sulaiman. Junuduhu, akan tentera-tenteranya. Minal jin, daripada jin. Wal insi, dan manusia. Wat toir, dan burung. Fahum, maka mereka. Yuzaun, mereka dibagi-bagikan. Ini mudhari' majhul. Tanda mudhari' majhul depan dengan atas. Yuza. Yuza. Kalau madhi tadi, yang atas tadi. Usyira. Ya. Baik, simak semula ya. Ayat yang ke-17. Wa husira, dan telah dikumpulkan ia li Sulaiman, bagi Sulaiman, junuduhu, akan tentera-tenteranya. Minal jin, daripada jin, wal insi, dan manusia, wat toir, dan burung. Fahum yuzaun, maka mereka dibagi-bagikan. Mana ia dibagi-bagikan kumpulan masing-masing. Ini ya, kelebihan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang mempunyai kerajaan besar, tidak ada lagi di alam ini. Sebab Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku satu kerajaan yang tidak ada lagi di alam ini. Jadi kerajaan ini ya, kerajaan yang besar. Apa tidaknya Nabi Sulaiman dapat memerintah manusia dan juga jin, dan juga ya, binatang-binatang. Jadi ya, mana ada satu kerajaan sampai sekarang yang ada tentera daripada manusia dan jin? Ya, tak ada. Ya, inilah Nabi Sulaiman. Allah memberikan ya, mukjizat kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman dapat memahami ya, bahasa burung dan bahasa binatang. Ini kelebihan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman ini pernah jatuh ya. Dan kejatuhan kerajaan itu menyebabkan Nabi Sulaiman sakit, terlantar. Ya, selepas itulah Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikanlah aku satu kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan di alam ini. Ini ingat ya, bahawa doa-doa berikut atau doa seperti ini adalah doa khususiyah. Doa khususiyah ini mana khusus Allah beri ya, terangkan hanya kepada Nabi Sulaiman. Jadi janganlah kita nak berdoa dengan doa ini ya. Doa yang dikhususkan oleh Allah ya, kepada Nabi Sulaiman. Jadi ya, ada doa-doa khususiyah. Doa-doa khususiyah ini ya,
Jangan kita nak berdoa atau kita nak mempergunakan untuk kehebatan kita. Ini salah guna. Ini orang tak memahami isi tafsir. Mereka bila ada ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan, contohnya doa Nabi Sulaiman untuk kekuasaan, mereka pun gunakanlah doa ni. Adakah kamu ni seperti Nabi Sulaiman dapat menakluki jin, dapat menakluki binatang? Jawabnya tidak. Jika tidak, doa ini bukan doa untuk kita, tapi doa khususiyah namanya, untuk Nabi Sulaiman. Baik, sama lagi ya. Hatta, sehingga. Iza, apabila. Atau telah sampai mereka. Ala, atas. Wadin Namli, lembah semut. Lembah semut. Qalat, telah berkata ia. Namlatu, oleh seekor semut. Ya ayyuha, wahai an-namlu, semut. Udkhulu, masuklah olehmu. Masakinakum, ke tempat tinggal kamu. Ke tempat tinggal kamu. La yahtimanna, tidak sekali-kali ia menginjak. Tidak sekali-kali ia menginjak akan kamu. Tidak sekali-kali ia menginjak akan kamu, Sulaimanu, oleh Sulaiman. Wa junuduhu, dan tentera-tenteranya. Wahum, walhal mereka. La yashmurun, tidak mereka sedar. Sama semula. Hatta iza atau, sehingga apabila telah sampai mereka ala, atas, wadin namli, lembah semut. Wadi itu mana lembah. Kadang ada nama Wadi Zahrah, mana lembah Zahrah. Ni nama tempat. Ni Wadi Zahrah. Ni Wadi Namli, lembah semut. Jadi wadi itu makna lembah. Qalat namlatun, telah berkata ia oleh seekor semut. Kalau nak dipandang pada ayat ni, namlatun, ia nak menunjukkan mu'annas. Jadi yang berkata ni ialah pemaisuri semut ni. Sebab itu dia menggunakan namlah. Biasanya semut anai-anai, dia ni mempunyai ratu. Jadi dia bekerja keras untuk menjaga ratu. Sebab itu
dia punya taat setia, dia menjaga keras untuk ratu. Jadi apa ratu dia perintahkan, dia akan dengar. Jadi begitulah ya, dengan ya aneh-aneh pun macam itu ya. Qalat namlatu, telah berkata ia oleh seekor semut. Semut ni semua betina, kita katakan ratu tadilah. Ya ayuhan naml, wahai semut, udkhulu masakinakum, masuklah olehmu ke tempat-tempat tinggal kamu, atau bahasa lain, masuklah ke sarang kamu. La yahtimannakum, tidak sekali-kali ia menginjak akan kamu Sulaimanu oleh Sulaiman, wa junuduhu, dan tentera-tenteranya. Wa hum la yash'urun, walhal mereka tidak mereka sedar. Bayangkanlah, mengikut tafsir, ya, jarak Nabi Sulaiman dan tenteranya tadi dengan Wadi Namli ni, Wadi Semut ni, jaraknya 3 mil, 3 batu. Ya. Jadi, ya, si Ratu Semut ini sudah mengetahui ya, Nabi Sulaiman dan tenteranya ya, tengah ya, berjalan menuju arah itu. Jadi ya, diperintahkanlah segala semut-semut ini masuk ke sarang masing-masing supaya tidak dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya. Ya. Bayangkan, deria binatang tadi yang bernama semut ni, jaraknya 3 batu, jauh 3 batu. Ya, tapi dia ya, mesej sudah sampai kat dia. Dia punya ya, kehebatan ya, binatang-binatang ini. Tak ada macam kita adanya ya, telefon sebagai penghubung. Ya, baru kita tahu. Ya, tapi ya, binatang-binatang ini dia mempunyai daya fitrah yang tersendiri, yang ya, di luar jangkaan akal kita. Ya, contohnya kadang ya, Kalkatu ya. Kalkatu ni mana ada satu hari dia macam satu perayaan buat dia. Ya, dia keluar mengejar lampu. Tapi bukan satu tempat. Ya, keseluruhan tempat. Ya, siapa yang memberitahu? Kalkatu Negeri Sembilan dengan Kalkatu Selangor. Ya, kan jauh jaraknya. Ya, Kalkatu Negeri Sembilan dengan Kalkatu Selangor. Tapi sama hari itu, malam tu, dia keluar ramai-ramai. Diibaratkan sebagai kita macam hari raya. Ya, ramai-ramai untuk ya, bersukaria dengan sinaran, mengejar sinaran lampu di malam hari. Ya. Besok dah bersepah dia punya bulu-bulu dia, dan orangnya pun tak tahu kat mana. Ya. Dah jadi makanan pula kepada binatang-binatang, burung dan lain-lain. Ya. Siapa yang bagi tahu? Ya. Disitulah kehebatan deria-deria binatang. Ya, macam kita dengar dulu di Thailand ya. Gajah-gajah ni lari ke daratan. Ya, orang pun hairan. Ya, tak dapat nak dikawal, semua lari. Yang dalam penjagaannya pun semua lari ke daratan. Ya. Jauh ke daratan. Rupanya nak berlaku tsunami. Ya. Dah tahu dah, gajah dah tahu. Manusia tak tahu lagi. Ya. Manusia hanya keheranan, kenapa gajah ni lari. Ya. Yang tak lari, ya, patung Buddha tak lari. Ya, dah tenggelam kena tsunami. Ya. Gajah lari, patung Buddha tak lari. Ya. Dah tenggelam dah. Ya. Kalau sami-sami tak lari pun, sami-sami pun ikut tenggelam juga. Ya. Jadi begitulah ya, deria. Dan tahu tak ya, bahawa Nabi Sulaiman ini dia sudah dengar. Dia boleh dengar suara ya, semut ni.
yang memerintahkan dia punya orang-orang yang suruh masuk sarang. Padahal jaraknya 3 batu Nabi Sulaiman dapat dengar. Ya. Baik ya, ayat yang ke-19 ya. Teruskan ayat 19. Fatabassama, maka telah tersenyum ia. Maka telah tersenyum ia. Dohikan, ketawa. Min kauliha, daripada perkataannya. Waqala, dan telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku. Auzi'ni, berilah hidayah kepadaku. Berilah hidayah kepadaku. An, bahawa ashkura, aku bersyukur. Nikmataka, akan nikmat engkau. Allati, yang an'amta, telah menikmatkan engkau. Telah menikmatkan engkau. Alaya, atasku. Wa'ala, dan atas. Walidayya, kedua ibu bapaku. Kedua ibu bapaku. Wa'an, dan bahawa a'mala, aku beramal. Solihah, amal yang soleh. Tardohu, engkau redha akannya. Wa adkhilni, dan masukkanlah oleh engkau akan daku. Birahmatika, dengan rahmat engkau. Fi ibadika, pada hamba-hamba engkau. As-solihin, orang-orang yang soleh. Semak semula. Fatabassama dohikan min qauliha, maka telah tersenyum ia. Dohikan, ketawa. Min qauliha, daripada perkataannya. Nya tu balik kepada ha tu. Ha tu muannas, balik kepada semut. Artinya Nabi Sulaiman jarak 3 batu. Dia pun dengar ya, semut ni, ketua semut ni berkata, memerintahkan orang-orangnya supaya masuk sarang. Didengar oleh Nabi Sulaiman. Senyum Nabi Sulaiman. Ketawa Nabi Sulaiman. Ya. Waqala, dan telah berkata ia.
Ia berdoa kepada Allah, Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, berilah hidayah kepadaku bahawa aku bersyukur akan nikmat Engkau yang Engkau telah menikmatkan ke atasku dan ke atas kedua ibu bapaku ataupun kedua orang tuaku. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Yang dia boleh dengar perkataan ketua semut tadi, walaupun jaraknya jauh. Dan disambung lagi, wa an a'mala sholihan tardah, dan bahawa aku beramal amal yang soleh, Engkau redha akannya. Maksudnya wa tu wa ataf, menyambung ayat yang di atas seolah-olahnya, dan bagilah hidayah kepadaku ya Allah supaya aku dapat beramal soleh yang Kau redai. Macam tu. Wadakhilni birahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah oleh Engkau akan daku dengan rahmat Engkau pada hamba-hamba Engkau orang-orang yang soleh. Nabi Sulaiman minta supaya dia digolongkan dalam kalangan orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh ini? Yaitu para nabi dan para rasul. Jadi Nabi Sulaiman minta supaya digolongkan dalam kalangan itu nanti. Baik, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Fatafaqqada, dan telah, ini ada makna kehilangan, dan telah kehilangan ia at-tayra, akan seekor burung. Faqala, maka telah berkata ia, Malia, mengapakah aku? La ara, tidak aku melihat. Al-hudhuda, akan burung hudhud. Amkana, atau adalah ia, minal ghaibin, daripada orang-orang yang tidak hadir. Ayat 21. La u'azzibannahu, sungguh aku mesti azab akannya. Sungguh aku mesti azab akannya. Azaban syadidah, azab yang bersangatan. Atau la azbahannahu, sungguh aku mesti sembelih akannya. Atau la ya'tiyanni, sungguh ia mesti datangkan kepadaku.
bisultanin dengan keterangan mubin yang nyata. Baik, saya masuk mula. Fatafaqqadat tayra, dan telah watafaqqadat tayra, dan telah kehilangan ia akan seekor burung. Maknanya bila diperiksa-periksa, Nabi Sulaiman tahu, ya, burung-burung yang ikut serta Nabi Sulaiman tahu. Tengok kehilangan, ya, seekor burung ini. Faqala, maka telah berkata ia, Maliya la aral hudhuda, mengapa tidak aku lihat, mengapa tidak aku lihat akan burung hudhud. Atau kita bahasakan biasa, ya, kenapa aku tak nampak burung hudhud ini, ya? Kemana dia pergi? Amkana minal ghaibin, atau adalah ia daripada orang-orang yang tidak hadir. Maknanya waktu diperiksa, dia tak nampak hudhud. Ya, adakah dia tak hadir? Ya. Lau azibannahu, sungguh aku mesti azab akannya azaban syadidah, azab yang bersangatan. Au la azbahannahu, sungguh aku mesti sembelih akannya. Atau layak tianni bisultani mubin, atau sungguh ia mesti datangkan kepadaku dengan keterangan yang nyata. Maknanya hukuman yang akan dikenakan kepada burung hudhud ini, pertama, dia akan menerima azab yang bersangatan. Nabi Sulaiman akan akan hukum dia dengan hukuman yang berat. Ya. Yang kedua, atau hukumannya akan disembelih saja, disembelih burung hudhud itu, atau dia kena datangkan bukti, keterangan yang nyata, baru Nabi Sulaiman boleh percaya. Tunjukkan bukti, apa alasan, ya, kemana engkau menghilang. Ya. Kalau tak ada bukti yang nyata, dua hukuman itu akan menimpa dia, sama ada, ya, diazab dengan keras ataupun disembelih. Ayat 22, Pamakasa ghairi ba'id, maka telah datang ia, ghaira ba'id. Ghaira ba'id kita terjemahkan tidak lama. Tidak jauh tu, ya, menunjukkan masa. Tidak jauh, maksudnya tidak lama. Ya. Ghaira ba'id, ghaira tidak, ba'id itu asal makna jauh. Jadi kena menyesuaikan susuk ayat. Ya, ba'id itu jauh tu maknanya ialah yang dimaksudkan tak lama. Macam tu. Faqala, maka telah berkata ia, ahadtu, aku telah mengetahui,
Aku telah mengetahui bimalam dengan apa yang tidak. Dengan apa yang tidak tuhid engkau ketahui. Bihi dengannya. Wajitukah, dan telah datang aku kepada engkau. Dan telah datang aku kepada engkau. Min daripada Sabain, negeri Sabah. Nanti. Betul, negeri Sabah. Binabain, dengan perkhabaran. Yakin, yang yakin. Famakasa, ulang balik. Famakasa ghairu ba'id, maka telah ia berdiam ia tidak lama. Ya. Telah berdiam ia tidak lama. Dia maknanya dia pun datang. Burung ni datang. Ataupun makasa ni lain makna, letak satu nota bracket, letakkan makna datang. Selain daripada makna asal berdiam, letak satu makna datang. Jadi boleh kita fahamkan begini. Maka telah datang ia tidak lama. Mana bahasa kita tak lama kemudian datanglah burung tu yang dibagi ancaman oleh Nabi Sulaiman. Faqala, maka telah berkata ia burung ini, hudhud, ahadtu bima lam tuhid bihi. Aku mengetahui apa yang dengan apa yang tidak engkau ketahui dengannya. Ya, aku melihat, ya, atau aku mengetahui, aku nampak pun maksudnya itu. Ya, aku nampak apa yang kau tidak nampak. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Wajituka binabain abisabain binabain yakin. Dan telah datang aku kepada engkau dengan daripada negeri Sabah, ya, dengan perkhabaran yang yakin. Ya. Jadi rupanya ya, burung hudhud ni ada pada kalangan tentera itu sama serta. Tapi dalam perjalanan tu dia boleh, ya, terkeluar daripada barisan tentera tadi, melencong. Ya, dia ada kepak. Ya, jadi dia boleh terbang melencong ke lain. Rupanya melencong tadi, ya, dia sudah meninjau ada satu negeri namanya Sabah. Ya. Dia akan ceritakan negeri Sabah ini dengan yakin. Kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman. Adakah Nabi Sulaiman terus percaya dengan apa yang diberitakan oleh hudhud ini? Ya. Nanti kita tahu, ya, kisahnya akan datang. Ya. Jadi sambungan daripada pelajaran kita ni, ya, kita tengok pelajaran sorof kita. Ya. Apa latihan sorof yang dibuat, yang dah dibuat? Kita ulang kaji balik. Ya. Sekejap, ya. Saya nanti sekejap lagi. Semak sorof. Ya. Ada latihan tak? Buka mic. Yang nak cakap tu buka mic. Apa dia? Ada tak? Ahma. Alif ain mim ha. Ya, ahma. Alif ain mim ha. Ahma. Lagi?
Alif, ba, Sid, ro, absara. Ada lagi? Tak, dua ya. Ya, ini kita dah masuk bab rubai. Ya. Bab rubai ini artinya PL-nya 4 huruf. Dan perlu diketahui, rubai ini ada disebut rubai mujarrad, ada disebut rubai mazid. Kita kena faham antara dua ni. Kalau rubai mujarrad, dia lahir-lahir 4 huruf. Lahir-lahir 4 huruf. Maknanya mujarrad ni terbit ya. Mana mujarrad ni terbit. Jadi kalau rubai itu mana 4? Rubai mujarrad. Maknanya terbit 4 huruf. Letak nota makna. Biar faham. Rubai mujarrad. Maknanya terbit 4 huruf. Mujarrad tu mana terbit. Jadi terbit 4 huruf. Yang kedua disebut rubai mazid. Rubai mazid. Rubai itu 4, mazid itu tambah. Rubai mazid. Mazid itu tambah. Jadi kena ambil pahaman, apa bezanya rubai mujarrad dengan rubai mazid. Contoh yang kita dah belajar yang lalu namanya sulasi mujarrad. Sulasi itu 3, mujarrad itu terbit. Jadi terbit 3 huruf. Jadi kita jumpa perkataan semua banyak 3 huruf. Itu namanya sulasi mujarrad. Tapi yang kita belajar ni, adakah namanya rubai mujarrad? Bukan. Yang kita belajar ni rubai mazid. Rubai mujarrad, dia terbitnya 4 huruf, lahir-lahir 4 huruf. Contohnya, rubai mujarrad, contohnya zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi madinya zalzalah. Zailam. Kita tak boleh buang salah satu. Sebab huruf yang lain-lain. Zai, lam. Salah satu tak boleh buang. Itu maknanya dia memang lahir-lahir 4 huruf. Itu namanya rubai mujarrad. Yang kita belajar sekarang ni namanya rubai mazid. Rubai mazid ni tambah. Maknanya rubai mazid daripada 3 huruf ditambah 1 jadi 4. Contohnya absara. Absara daripada perkataan basara. 3 huruf. Sulasi mujarrad basara tu. Kemudian basura Kemudian bila ditambah alif jadi bunyi absara. Ini namanya mazid. Daripada 3 ditambah 1 jadi 4 huruf. Dan perlu diketahui juga bahawa rubai ini ada 3 wajah. Wajah pertama, contohnya tambahan alif di awal. Contohnya a'maha. Wajah kedua, dia letak sabdu tengah. Ammaha. Contohnya ammaha. Wajah yang ketiga, dia berbaris alif di tengah. Ada alif di tengah. Maha. Ataupun kalau absara jadi basara. Baik, sekarang kita lengkapkan. Lengkapkan a'maha. A'maha kita lengkapkan. Kalau mudhari'nya apa? A'maha yu'mihu. Masdarnya i'mahan. Letak tanwin. Ada tanwin. I'mahan. Jadi ikut dia tak payah tengok kamus, dia tengok wazan yang dibagi dalam pelajaran sorof ni. Wazan yang dibagi. Kalau 3 huruf tengok kamus. Kalau 4 huruf tak tengok kamus. Tengok
wazan yang diberi. Jadi a'maha yu'mihu i'mahan. Amarnya apa? A'mih. Jadi kena bariskan atas a'mih. 4 huruf saja yang boleh dia punya amarnya berbaris atas. Kalau fi'il yang 3 huruf, dia tidak boleh baris atas. Ya. Amar dia boleh depan, boleh bawah. Dia tengok mudhari'nya. Kalau mudhari'nya baris depan, contohnya yahsunu, ya, uhsun. Contohnya uhsun. Ya, kalau dia baris depan. Kalau dia baris bawah ke baris atas, bunyi bawah. Jadi untuk fi'il amar 4 huruf ni tetap baris atas. Mih. Nahinya tak boleh tak jadi 3 huruf. La tu'mih. La tu'mih ikut mudhari. Baris depan. Kalau dia bunyi atas dah jadi 3 huruf. Jadi 4 huruf dia kena baris depan. La tu'mih. Ya, isim fa'ilnya apa? Mim. Mu'mihun. Isim maf'ulnya mu'mahun, naikkan atas. Mu'mahun, mu'mahun. Ya. Kalau ya, madi majhul, madi majhul tak ada kan? Tak ada. Sampai isim maf'ul je. Ya, jadi mu'mihun, mu'mahun. Okey. Wajah 2 macam mana bunyinya? Letak sabdu tengah. Ammaha apa? Ammaha. Mudhari'nya yu'ammihu. Amarnya masdarnya ta'mihan. Ta'mihan. Isim fa'il fi'il amar ammih. Nahi la tu'ammih. Ada pada depannya la tu'ammih. Isim fa'il mu'ammihun. Isim maf'ulnya mu'ammahun. Okey. Wajah yang ketiga apa? Maha apa? Panjangkan ain. Maha. Mudhari'nya yu'amihu. Masdarnya imahan. Amarnya amih. Nahi la tu'amih. Isim fa'il mu'amihun. Isim maf'ul mu'amahun. Okey. Yang kedua ialah absara. Mudhari'nya apa? Absara. Yubasiru. Fi'il mudhari' baris mula baris depan kalau untuk 4 huruf ya. Absara yubasiru. Masdarnya apa? Ibsaran. Alif ha ya?
Alif, 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 ho, sin, ro. Ya kurang jelas ya. Oke, ahsara. Oke, ahsara mudhari'nya yuhsiru. Kurang jelas tadi ya. Ahsara yuhsiru. Masdarnya ihsaron. Amar ahsir. Nahi la tuhsir. Isim fa'il muhsirun. Isim maf'ul muhsarun. Muhsarun. Ini wajah satu. Wajah dua apa? Ada sabdu tengah. Asaro. Mudhari'nya yuhasiru. Masdarnya tahsiron. Ya, tahsiron. Amar hasir. Hasir. Nahi la tuhassir. La tuhassir. Isim fa'il muhassirun. Isim maf'ul muhassarun. Oke. Ini wazan 2 ataupun wajah 2. Wajah 3 ha sara. Ha sara mudhari'nya yuhasiru. Masdarnya khisharon. Amar hasir. Nahi la tuhasir. Ikun mudhari. Ikun mudhari la tukhasir. Isim fa'il mukhasirun. Isim maf'ul mukhasarun. Baik. Cuba tengok ahsara tadi. Ahsara madi. Mudhari'nya apa? Yang kedua tadi. Yuhsiru. Jadi untuk ringkas memahami fi'il amar ya dengan fi'il nahi, tengok pada mudhari, pada madi ya. Kalau madinya ahsara, ya amarnya bunyikan bawah ahsir. Ahsir. Ya. Jadilah fi'il amar. Kalau madinya hasyara, bunyikan bawah juga. Hasyara yang kedua tuh. Hasyara jadi hasyir. Jadilah fi'il amar. Ini cara nak paham ringkas. Ya. Jadi kalau fi'il madinya hasyara, amarnya hasyir. Dibunyikan bawah ya. Ahsara, ahsir. Hasyara, hasyir. Kalau hasara, khosara, khosir. Macam tu. Ya. Dah jadi fi'il amar. Ya. Jadi bunyikan bawah. Daripada fi'il madi yang kita nampak fi'il madi itu, bunyikan bawah, matikan akhir. Jadilah fi'il amar. Ya. Saya ulang, kalau ahsara, ahsir. Khossara, khossir. Kalau khosara, khossir. Macam tu. Dah jadilah fi'il amar. Ya. Kalau contoh lain saya sebut, cuba jadikan fi'il amar. Contohnya ansara.
Ansoro daripada nasoro, tolong. Ansoro, 4 huruf. Ansoro kalau amarnya apa? Ansir. Macam itulah, ansir. Kalau nasoro, nasir. Bunyikan ke bawah. Ya, kalau nasoro, nasir. Dah jadi fi'il amar. Kalau fi'il nahi, kena tengok mudhari'. Tengok mudhari'. Contohnya mudhari' ahsara, yuhsiru. Jadi mudhari'nya yuhsiru, letak lam alif. Letak lam alif awal, bunyikan ta, yang ya tukar jadi ta. Barisnya sama. La tuhsir. Letak aja lam alif dengan ta. La tuhsir. Baris kena ikut mudhari'. Mudhari' yuhsiru. Jadi yuhsiru tukar ta jadi tuhsiru. Kemudian matikan, kerana fi'il nahi kena matikan. La tuhsir. Okey, kalau hasyara, yang kedua tu, hasyara mudhari'nya yuhasiru. Hasyara yuhasiru. Kalau nak jadikan fi'il nahi, ikut mudhari'nya. Yuhasiru tukar jadi ta. La tuhasir. La tuhasir. Ya. Kemudian yang ketiga, wajah 3, khosara. Mudhari'nya yukhosiru. Nak jadikan fi'il nahi, yukhosiru la tukhosir. Jadi ya dengan lam alif dengan ta, la tukhosir. Ya. Baik, ya, kemudian kita kita buat latihan yang kedua, ya. Untuk 4 huruf juga. Kita tengok pada ayat, ya, yang ke-19. Tak. Ayat yang ke-21. Ayat 21 tu semua ada rubai. Ya, yang 21, 21 tu u'azziba, aku mesti azab. Dia punya madinya, ya, daripada 4 huruf, ya, iaitu ain, zal, ba. Ain, zal, ba ni ada sabdu tengah. Jadi itu dikatakan sebagai wazan 2, ya. Sekarang ni kita ambil 4 huruf daripada wazan wajah pertama, iaitu kita tulis a'zaba. Tulis, ya. Alif ain zalba. A'zaba. 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 Kemudian ni wazan 1 lah, a'zaba. Wazan 2 azaba. Wazan 3 azaba. Okey. Kemudian tengok lagi depannya, azbahanna. Azbaha juga daripada 4 huruf, alif zal baha. Alif zal baha. Azbaha. Ya, nun sabdu tu nun taukid tak payah kira. Ambil alif zal ba dengan ha. Azbaha. Okey. Azbaha telah menyembelih ia. Wazan 1. Kalau wazan 2, apa bunyi wazan 2? Ada sabdu tengah, Zabbaha, zabbaha. Zabbaha. Wazan 3, zabaha. Wazan 1 tambahannya alif. Ya, azbaha asalnya zabaha saja, zalbaha. Zabaha kemudian ditambah 1 alif jadi azbaha. Wazan 2 ditambah sabdu, zabbaha. Wazan 3 ditambah alif tengah, zabaha. Ya.
Jadi dua saja, lengkapkan sebagaimana dalam misal yang terdahulu, dalam wazan yang diberi dahulu. Ya. Bab rubai. Ya. Apa dia yang pertama? A'zaba, lagi dengan azbaha. Azbaha. Ya. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Ya, insya-Allah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul.